Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Saya dilahirkan pada 18 Disember 1982 di Kuala Kangsar, Perak. Saya dibesarkan di Kuala Kangsar, bersekolah sekolah rendah dan sekolah menengah di Kuala Kangsar. Saya anak bongsu dalam 6 orang adik-beradik dan sekarang saya mempunyai 2 orang anak yang berumur 15 dan 8 tahun. Saya memang dibesarkan di Kuala Kangsar dan menyambung pelajaran di Kuala Lumpur dalam bidang sains komputer. Sebenarnya saya terlibat dalam bidang penyiaran ni bermula dengan pengacara. Saya menyertai satu sesi uji bakat pengacaraan. Masa tu memang saya berniat untuk cuba bidang pengacaraan ni sebagai sambilan sahaja. Tak silap saya pada tahun 2008. Dan alhamdulillah dalam beberapa ratus orang yang menyertai uji bakat itu saya berjaya. Saya salah seorang daripadanya yang berjaya. Dan sangkaan saya pada ketika itu menjadi pengacara ni hanya mengacara saja memang meleset. Rupa-rupanya program berbentuk majalah yang saya sertai itu memerlukan saya untuk menjadi penyelidik, mencari isu apa yang boleh diketengahkan pada setiap minggu, menjadi penulis skrip dan juga pengacara. Jadi kalau anda rasa pengacara hanya bercakap di depan TV, salah sama sekali. Dan pada ketika itu, di awal penyertaan saya sebagai pengacara pada tahun 2008, saya bayangkan pada ketika itu dalam jangka masa setahun, memang agak sukar kerana saya masuk ke dalam bidang ini tanpa asas. Saya dalam bidang sains komputer, saya memang tidak ada asas menulis, tapi alhamdulillah, saya boleh katakan RTM pada ketika itu memang satu medium untuk saya belajar kerana mereka sangat positif. Mereka membantu senior dan saya sendiri juga bekerja keraslah untuk terjun dalam bidang ini. Dan bila kita dalam bidang penyiaran ni, bila saya menjadi penulis skrip pengacara, saya bukan sekadar perlu tahu menulis. Rupa-rupanya kita kena tahu tentang bidang penerbitan itu secara keseluruhannya. Saya perlu tahu angle kamera ataupun posisi kamera. Saya perlu tahu jalan cerita sepanjang 30 minit. Kalau bersiaran itu bagaimana dari satu babak ke satu babak. Jadi itu pengalaman yang menariklah. Saya boleh katakan berada dalam panorama selama 11 tahun pada ketika itu, daripada 2008 sehingga 2019 merupakan satu tempat di mana saya belajar dalam bidang penyiaran ni dari A sampai Z. Walaupun sekarang ni masih dalam proses pembelajaran, tapi itulah detiknya di mana saya belajar tentang bidang penyiaran ni. Okey, saya sambung sikit. Masa dalam panorama tu salah satu daripada pengalaman menarik semasa saya berada di panorama itu kerana konsep majalah yang mengetengahkan pelbagai topik telah membawa saya ke banyak negara dan juga membawa saya ke pelbagai situasi yang tidak pernah saya alami. Jadi ada kalanya saya menulis skrip, saya perlu menulis dalam bentuk yang lebih santai, gelagat manusia. Ada kalanya saya perlu tukar genre kepada lebih serius, perundangan, teknologi dan sebagainya. Dan saya juga mengenali pelbagai budaya di seluruh dunia, walaupun memang taklah keseluruhannya, tapi saya telah panorama tu telah membawa saya ke beberapa negara dengan beberapa budaya yang berbeza, dan itulah pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Sebelum ini saya sepanjang 11 tahun itu saya hanyalah pekerja kontrak di RTM ini, tapi alhamdulillah pada tahun ke-11 saya telah ditawarkan ke jawatan tetap menjadi penerbit rancangan, dan pada ketika itu di awal tawaran itu saya diletakkan ataupun ditempatkan di bilik berita. Itu merupakan satu lembaran barulah untuk saya, sebab selama ni 11 tahun tu saya di dalam bidang ataupun di dalam program berbentuk majalah yang lebih santai, dan kali ini saya dalam satu situasi baru iaitu berita.
Okey, cabaran berada dalam bilik berita ni pastilah berbeza kerana sebelum ini saya berada dalam program berbentuk majalah dengan cara penulisannya, gaya penulisannya lebih santai, dan kali ini saya beralih kepada gaya penulisan berita yang seperti semua orang tahu lebih serius. Pada tahun pertama itu daripada 2019 hingga awal tahun 2020 saya ditempatkan di bilik berita sebagai wartawan. Jadi saya kutip pengalaman itu menjadi wartawan lokasi dengan pelbagai topik lah untuk berita. Dan alhamdulillah selepas setahun bakat saya dilihat oleh pihak pengurusan, saya ditawarkan menjadi pembaca berita. Satu lagi perjalanan karier saya yang saya rasa peluang yang sangat baiklah untuk saya. Kalau sebelum ini saya menjadi pengacara tu dia punya rakaman ataupun bila kita bercakap di depan kamera itu secara rakaman, tapi apabila berada di bilik berita menjadi muka depan berita sesuatu saluran TV itu memang sangat berat untuk saya, dan kita pula kena melakukannya secara langsung. Jadi saya cuba sahut cabaran. Alhamdulillah selepas setahun saya menjadi pembaca berita, saya ditawarkan pula menjadi penyunting bilik berita bahasa Melayu, di mana saya perlu sediakan semua bahan-bahan berita, menjadi penerbit dan terbitkan berita untuk setiap harilah. Dan saya boleh katakan saya mengalami satu fasa peningkatan kerjaya yang sangat baik, alhamdulillah. Tapi pada masa yang sama memberi cabaran yang berbeza untuk saya, terutamanya dalam bidang penulisan. Daripada basic yang saya tak tahu langsung bagaimana untuk menulis, dan alhamdulillah kini menulis ataupun penulisan itu adalah salah satu cabang kerjaya saya. Cabaran menulis berita atau menjadi penyunting ini memang sangat besar, kerana kalau kita tahu bahasa Melayu ni sentiasa berubah. Bahasa Melayu sekarang tidak seperti dahulu. Dia sentiasa ada perkataan baru, ada tata bahasa yang baru, dan cara kita mengolah untuk berita pula berbeza. Bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu berita dalam jangka masa 1 ke 2 minit, kita nak sampaikan satu cerita dengan tepat dan penonton faham. Itu adalah cabaran yang sangat berat untuk saya. Apatah lagi, berita ini ada beberapa kategori. Kalau kita tengok, kita ada berita parlimen, kita ada berita mahkamah, berita tentang situasi semasa, penyakit dan sebagainya. Jadi gaya penulisan setiap topik itu berbeza-beza, dan saya perlu lakukan dalam masa setengah jam untuk setengah jam ataupun sejam untuk menyampaikan supaya penonton faham. Itu adalah cabaran bagi seorang penyunting. Apatah lagi dengan seperti saya katakan tadi, penggunaan bahasa ni kadang-kadang kita dah biasa menggunakan bahasa seharian. Kita tak tahu rupanya itu salah. Jadi itu yang perlu saya hati-hati. Saya sentiasa belajar, rujuk pada Dewan Bahasa contohnya. Dan begitulah, kita sentiasa perlu mengemas kini kita punya pengetahuan tentang bahasa Malaysia tu. Membaca berita memang kalau kita lihat fokus penonton kepada rupa kita. Maknanya melihat mata kita, bagaimana kita sebut, bagaimana cara kita menyampaikan. Yang paling penting cabarannya adalah pada saya untuk meyakinkan penonton itu dengan apa yang saya sampaikan. Dan biasalah bila penggunaan bahasa ni banyak perkataan baru yang kadang-kadang kita tak guna pun dalam perbualan seharian kita. Jadi pada saya latihan tu pentinglah. Saya biasanya akan baca dulu sebelum saya sampaikan, supaya kalau kita sendiri yakin dengan apa yang kita sampaikan, dia macam bercerita lah. Bila kita bercerita, macam mana kita nak yakinkan orang ini perkara ini berlaku. Jadi latihan dan persediaan itu penting supaya kita dapat sampaikan apa yang terjadi. Okey, sebenarnya sejujurnya saya rasa pendapat saya dengan generasi sekarang ni kebanyakannya mereka kurang
mereka kurang maaf kata, dia macam kurang berbangga dengan bahasa kita sendiri. Seperti kita lihat kalau generasi muda, bagi yang mempunyai anak, mereka lebih suka, lebih berbangga kalau anaknya boleh berbahasa Inggeris, boleh berbahasa Mandarin. Sebenarnya pada saya, bahasa ketiga itu sangat penting, tetapi mantapkan dulu bahasa kita. Sebab kalau kita biarkan, lama kelamaan penggunaan bahasa ataupun bahasa Melayu yang betul tu memang orang tak tahu. Dia akan jadi bahasa ketiga pula untuk kita. Saya tak rasa kita perlu, kita rasa macam tak, kalau menggunakan bahasa kita ni tak universal. Sebab kalau dilihat di beberapa negara luar seperti Korea, China, mereka dah mempunyai pusat bahasa Melayu untuk mereka mempelajari bahasa Melayu. Jadi apa salahnya kalau orang lain berbangga, kita berbangga dengan bahasa kita sendiri. Pastikan anak-anak kita boleh berbahasa Melayu dengan baik. Dedahkan mereka dengan macam aplikasi-aplikasi yang mengemaskini bahasa-bahasa seperti Dewan Bahasa sendirilah. Kalau kita lihat di berita RTM sendiri pun kita menggunakan Dewan Bahasa Pustaka sebagai rujukan. Kita dedahkan sebab sekarang ni semua menggunakan aplikasi, jadi kita dedahkan kepada anak-anak. Selain daripada itu, kita boleh contohkan negara Jepun kerana mereka menggunakan bahasa mereka sebagai bahasa utama, tapi mereka masih boleh maju. Jadi rasanya Malaysia pun boleh menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa utama dan kita masih boleh maju. Di samping itu, kita pelbagaikan jugalah bahasa-bahasa lain. Kalau untuk Selangor ataupun dialek, saya rasa untuk masyarakat Malaysia dia agak normal kerana kita ada pelbagai negeri dengan pelbagai dialek dan Selangor kita. Cuma pada saya basicnya ataupun asasnya kita perlu tahu bahasa Melayu yang betul. Okey, jadi untuk penggunaan teks, sama ada kita teks melalui telefon ataupun menulis, walaupun kita bersifat sebagai itu sekadar santai, bukan untuk tujuan rasmi pun. Tapi kalau kita amalkan, saya bimbang perkara itu dia jadi macam penyakit yang lama kelamaan dia akan merosakkan bahasa. Pada saya, bila anda menulis, tulis dengan betul. Bila bercakap, pada saya mungkin kadang-kadang untuk tujuan kita bersantai, kita boleh menggunakan bahasa-bahasa ataupun Selangor ataupun dialek lebih santailah kerana itu adalah perkara biasa. Tapi apabila menulis dengan betul supaya kita tahu bezakan perkataan salah dan perkataan betul, dan itu caranya untuk kita mendidik generasi akan datang. Sebab dahlah seperti saya katakan, generasi muda daripada kanak-kanak sehingga remaja sekarang ni sudahlah mereka lebih menguasai bahasa Inggeris. Menulis teks bahasa Melayu pun menggunakan ringkasan ataupun perkataan-perkataan yang Selangor yang salah. Jadi ia sangat bahaya pada saya, supaya bukan apa, nanti akan datang dia akan, seperti saya katalah, mereka dah tak tahu bahasa Melayu yang betul lagi. Jadi itu yang kita kena cegah lah. Dan kalau saya tak salah, saya melihat pelajar sekolah sekarang memang ada masalah untuk menulis karangan bahasa Melayu. Saya rasa itulah salah satunya sebab kurang perkataan-perkataan, kesedaran, dan mereka kurang ilmu ataupun vokabulari bahasa Melayu tu mereka kurang. Saya Tun Julia Muhammad Tahir ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak editorial majalah Dewan Bahasa dan juga pihak Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri kerana memberi peluang kepada saya kali ini untuk berkongsi tentang visi dan misi tentang kerjaya saya dan juga penguasaan bahasa Melayu di Malaysia ini. Teruskan usaha memertabatkan bahasa Melayu ini. Terima kasih.